Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So, malam ini kita akan belajar apa? Malam ini fundamental kita nak tengok interest rate. Kenapa pentingnya interest rate ni dan apakah aplikasi sekiranya berlaku kenaikan interest dan penurunan interest dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan dan penurunan interest rate. So nanti Zul akan terangkan untuk malam ni secara mudah untuk anda faham. So akan basic saja. Dan juga Zul bukanlah pakar ekonomi apa, Zul pun masih baru learning. Ini yang Zul tahu dan Zul sharekan. Kalau ada sebarang kesilapan anda boleh type dalam komen dan kita boleh belajar bersama dan improve masing-masing kita boleh improve bersama-sama kita punya informasi dalam portal dalam ekonomi. So first kali kita tengok untuk interest rate. So bukan interest rate, kita akan tengok interest rate. Apa tu interest rate? So kita akan pergi ke saya punya board. Ini kita akan pergi ke board je, tak ada ke Google. Ada juga nanti. Kita akan tengok berapakah interest rate Malaysia currently dan adakah akan lagi berlaku kenaikan ataupun tidak. So nanti saya akan terangkan sikit inflation. So ini mudah je untuk malam ni, kita akan simple aja sebenarnya interest rate. So kita ada interest rate. Kita akan bubuh dalam bentuk percentage saja. Percentage ni adalah masuk rate lah, interest. So interest ni kalau anda tengok interest, lalunya dia akan dalam percentage. So berapa percentage interest? So kalau buat loan bank ke apa pun kita akan interest. Itulah interest itu akan efek dengan kenaikan dan penurunan. So dengan interest, macam mana kita nak tengok data apa yang menunjukkan akan menyebabkan kenaikan interest, iaitu yang sebelum ni saya cakap adalah CPI. Sebelum ni kita belajar CPI dan PPI. So yang kita nak tengok adalah CPI. Sekiranya data CPI naik, ini bermakna akan menyebabkan kerajaan sesuatu negara, kita cakap dalam Malaysia senang, Malaysia akan government akan naikkan interest rate, iaitu akan naikkan interest rate. Sebab apa? Nak lawan CPI. Kenapa CPI naik? Tu CPI ni adalah untuk kita ukur apa? Untuk ukur inflation. So inflation ni adalah kenaikan harga. So CPI data dia ataupun kerja dia ataupun orang kata peranan penting CPI ni adalah kita nak tengok measurement untuk inflation. So meaning kalau inflation tinggi, macam mana nak kata turunkan balik inflation, iaitu dengan naikkan interest. So bila naik interest, apa yang akan berlaku? Apa saja segala loan yang anda buat, loan kita dalam negara, tak kira loan Islamik ke, loan konvensional ke, tapi loan Islamik adalah lebih kelebihan sikit lah. Nanti yang mungkin kalau ada masa tu akan terangkan. So kita ada apa, loan rumah ke apa, semua ini akan kekiranya interest naik, meaning secara ringkas ataupun mudahnya bulanan anda akan naik. So macam mana nak buat nanti nanti risau. Selama 10 hari ni kita akan belajar fundamental. So akan terangkan apa lagi interest, apa kalau anda buat loan apakah anda perlu buat, loan mana yang anda perlu buat, apakah kata agreement yang perlu anda tahu, nanti Zul akan terangkan. So inilah keadaan ni untuk inflation ataupun interest rate. Interest rate adalah untuk kita tengok macam mana interest ni akan berkait rapat dengan CPI. Sebab apa? CPI inflation. So meaning naik turun inflation, naik dan turunnya inflation akan menyebabkan naik turunnya juga, iaitu interest. So naik turun sama dengan naik dan turunnya interest. So kita akan tengok dua ni, kalau inflation naik meaning interest akan naik juga, kalau inflation turun interest rate pun akan diturunkan. So itulah term ataupun ringkas saja untuk anda faham mengenai interest rate dan macam mana dia function. So now kita akan pergi topik, iaitu apa penyebab interest rate dan kenapa interest rate perlu dinaikkan untuk kata dalam ekonomi. So disebabkan apa? Disebabkan contoh senang cerita, kalau ikutkan di US, so kita ada dolar. Kita ni pergi kata nak senam meja sikit adalah dolar. So kita ada US, kita ada dolar. So dolar ni duit ni kita nak kalau supply dan demand. So apa yang berlaku dulu? Berlaku dolar ni kalau demand tinggi tapi supply tak banyak, apa yang berlaku? Dolar ni akan naik. Tapi apa berlaku masa COVID dulu? Dolar ni ataupun US market dia print banyak duit. Apa berlaku? Kita akan tengok apa yang berlaku di supply meningkat, meaning demand berkurangan. So apa berlaku? Tengok masa tu dolar sedikit dropping. Tapi apa yang berlaku sebenarnya?
currently kita tengok bila berlaku currently apa yang buat US buat ialah supply dah tak ada, dia dah tak print money, tapi dolar terus melakukan peningkatan. So adakah bagus atau tidak dolar meningkat? Nampaknya tak bagus dolar dia terus meningkat. Kenapa? Nanti tu akan terangkan di kuartal next review tu. So apa yang dia nak cerita kat sini ialah sekiranya interest rate itu apa function interest rate? Kenapa interest rate perlu? Sebab apa? Kita dah tak print money. So macam mana kita nak jana income balik, nak create another dollar? So dengan apa? Dengan naikkan interest. Kenapa naik interest? Sebab apa? Naik interest ni disebabkan apa? Macam ditekan tadi, bila interest dinaikkan, meaning loan bulanan kita ataupun payment bulanan kita akan meningkat. So dari situlah supply di create. So meaning untuk lawan demand ni, supply perlu naik. Kalau supply ni tak ada, meaning demand tinggi, so harga dolar ni akan terus naik. So terus naik dolar ni meaning tak bagus. Sebab apa? Dolar ni adalah mata wang kegunaan satu dunia. So meaning dengan kenaikan dolar akan menyebabkan currency negara lain akan dropping. So bila dropping, apa yang berlaku? Nampaklah dia akan jadi global economy punya world, global punya economy problem. So nanti tu akan terangkan detail untuk tu kenapa dolar naik tak bagus. Nanti tu akan terangkan kemudian. So itu yang perlahankan macam mana currently kenapa interest perlu dinaikkan, disebabkan apa tadi kita tengok inflation naik. So meaning untuk counter balik inflation kita perlu naikkan interest. So itulah basic yang anda faham. Ini yang perlu kita faham untuk inflation dan interest. Tarik pun tak habis kan. Inflation vs interest rate. So naiknya inflation, naiknya interest, turun kuartal inflation, turunlah kuartal interest rate. Dan kenapa interest rate dibuat perlu untuk kita supply, untuk kata create money ataupun create money dalam market. Tanpa kalau kita print lagi money, contoh kalau US print lagi money untuk create supply, apa yang berlaku? Inflation ni akan terus naik. So meaning apa berlaku? Kita akan nampak harga akan terus naik. So meaning tak settle punya kita issue. So untuk kita perlu stop print money dan kita perlu create healthy punya supply. Meaning dengan apa? Dengan naikkan interest. Sebab tu kenapa interest rate ni adalah penting untuk kita lawan inflation. So dalam tiga benda dalam ekonomi ni, kita ada GDP, kita ada kita ada interest rate dan kita ada inflation. So antara tiga ini adalah berkait rapat. So dalam satu negara ataupun government, so dia akan tengok tiga benda ini. So dalam tiga benda ini, kenapa kita tengok tiga benda ni, kita akan dalam sektor interest ni adalah dia nak tunjukkan kenapa kata rate ni penting. Yang anda tahu sebenarnya, ya juga GDP tu kita nak tengok GDP CPI apa, tapi untuk dalam major ni yang perlu anda faham, kalau anda tengok ekonomi, anda perlu tahu ni. Anda perlu tahu GDP, anda perlu tahu inflation, anda perlu tahu interest rate. Sebarang perubahan untuk data ini akan ada efek yang besar. Kalau meaning GDP naik, so apa yang berlaku? Kalau yang nak terbaik lah, nak kata government ataupun negara tu kata dia punya ekonomi blooming ataupun nak tengok ekonomi dia sihat, kita nak tengok GDP naik, kita nak tengok inflation drop, kita nak tengok interest drop. Kalau dapat ini memang sihat. Tapi normally apa yang berlaku, kita akan dapat selalunya inflation tinggi, GDP naik tapi interest drop. Tapi ini kalau memberi untuk long termnya tak sihat lah. Kita akan dapat harga yang terus mahal. Sebab tu cakap, kalau tengok kalau dulu RM10, RM50 dulu boleh penuh satu troli. Kali RM50 satu harga pun belum tentu tengok. Tangan pun boleh pakai, kata angkat barang tu pakai satu jari ya, RM50. Itulah yang kita nampak kali. Apa yang berlaku, kita nampak yes, GDP kita naik, interest rate kita turun, tapi inflation kita naknya by history tak pernah turun-turun. Dia naik, turun sedikit, naik. So dia punya chart tu lebih kurang macam ni. Kita nampak naik, turun, naik, turun. Tapi untuk long term maknanya kita nampak inflation yang terus naik. Sebab tu kita tengok, macam Dul Senang cakap tadi, RM50 kita untuk masa ni memang, kalau RM50 dulu boleh penuh troli, currently RM50 sekarang takkan penuh lagi. Dan given time bertahun-tahun lagi, meaning kita nampak aku kata
50 tu mungkin dah tak ada makna dah dalam aku tu nak beli barang. Semua boleh belilah tapi mungkin satu atau dua barang saja. So itulah yang anda perlu faham interrate, apakah function interrate, dan interrate adalah quarter point penting untuk anda faham dalam ekonomi. So itu saja guys untuk interrate, tak banyak pun yang nak terangkan, hanya anda perlu faham basic saja. Nanti anda boleh kaji sendiri. So meaning interest rate itu akan dinaikkan ataupun diturunkan dengan berdasarkan data CPI iaitu inflation. So meaning inflation naik, naiklah interest. Kalau turunnya quarter inflation, turunlah interest. Nanti jangan risau, nanti akan next review akan buatkan juga macam mana nak kena tengok interest ni. Apakah kalau anda buat loan apa yang anda perlu tahu tentang interest. Okay, so ada untuk malam ni. Thank you for like, subscribe, jumpa anda lagi next review. So besok kita akan belajar apa? Kita lakukan interest. Kita akan tengok secara keseluruhan. Untuk besok kita akan tengok sesuatu apa itu GDP, CPI. Kita akan tengok, dia akan buat map dan tengok satu-satu pergerakan. Kita dah belajar GDP, kita dah belajar CPI, kita dah belajar PPI, kita belajar interest rate. Okay, besok sebenarnya ada satu poin lagi. Kita akan belajar employment, iaitu employment ataupun kadar pengangguran. Itu penting juga, penting untuk tengok secara majoritinya apa yang berlaku dengan ni. So besok malam, baru ingat kita akan belajarkan unemployment punya data. So guys, itu aja untuk malam ni. Thank you for like, subscribe, jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.